Ini bab ancaman yang keras kerana meninggalkan Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abil Ja'd Ad-Dhamri. Abil Ja'd Ad-Dhamri, dia adalah sahabat, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa meninggalkan 3 Jumaat tahabunan biha, kerana bermudah-mudah dengannya, ataupun kerana tidak mengambil berat tentangnya, taba'allahu ala qalbih, Allah mengecopkan hatinya. Ini bab kafarah kepada orang yang meninggalkan Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man tarakal jum'ah, sesiapa yang meninggalkan Jumaat min ghairi uzrin, tanpa ada sebarang keuzuran, maka hendaklah dia bersedekah 1 dinar. Jika dia tidak mendapati, jika dia tidak mempunyai 1 dinar, maka setengah dinar. Abu Daud berkata, demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Khalid bin Qais. Tetapi wa khalafahu fil isnad, Khalid berbeza dengan Hammam dalam mengemukakan isnadnya. Wa wafaqahu fil matn, tetapi dia bersepakat dengannya dalam mengemukakan matannya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Qudamah bin Wabarah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlepas Jumaat min ghairi uzrin, tanpa sebarang keuzuran, maka hendaklah dia memberi sedekah 1 dirham, ataupun setengah dirham, ataupun 1 gantang gandum, ataupun setengah gantang. Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Bashir begini, cuma begitu juga maksudnya, cuma dia berkata 1 cupak ataupun setengah cupak, 1 cupak ataupun setengah cupak. Waqala, dan dia berkata daripada Samurah, yang dalam sanadnya, babu man tajibu alaihi al-jum'ah, siapakah yang wajib Jumaat, siapakah yang wajib ke atasnya Jumaat, ataupun bab orang yang kena pergi sembahyang Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa beliau berkata, orang ramai yantabunal jumu'ah, pergi Jumaat daripada rumah-rumah mereka, wa minal awali, dan daripada kawasan-kawasan di pinggir Madinah, ataupun kawasan-kawasan tanah tinggi di sekitar Madinah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Jumaat itu wajib ke atas setiap orang yang mendengar seruan azan. Abu Daud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh sekumpulan perawi daripada Sufyan maqsuran ala Abdullah ibni Amrin, yakni dengan terhenti kepada Abdullah bin Amr, dan mereka tidak memarfu'kannya. Yang menyebutkan isnadnya dengan lengkap sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah Qabisah. Jadi setelah Imam Abu Daud mengemukakan kelebihan hari Jumaat, kelebihan sembahyang Jumaat, lepas tu dia buat bagi pula ancaman yang berat kerana meninggalkan Jumaat pula. Jadi bila kata ancaman yang berat itu maknanya ia
merupakan dosa lah, dosa besar, dosa besar. Seperti kita sudah maklum dah, perawi-perawi dia tu Musaddad bin Musarhad, Yahya, yakni Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqas. Dia ambil daripada Abidah mukabbaran, yakni baca dengan mukabbar, bukan Ubaidah tapi Abidah. Hak ramainya Ubaidah, tapi ada beberapa orang Abidah, termasuklah ni bin Sufyan bin Al-Harith Al-Hadrami an Abil Ja'd Ad-Damri. Dia meriwayatkan daripada Abil Ja'd Ad-Damri. Abil Ja'd Ad-Damri iaitu nisbah kepada Damri itu, nisbah kepada Damrah bin Bakar, dan dia adalah sahabat. Setengah ulama mengatakan namanya ialah Adra'. Ada juga yang mengatakan namanya Amr bin Bukair. Abul Ja'd itu, Abul Ja'd itu kunyahnya. Namanya yang sebetulnya, kata setengah ulama, iaitu Amr bin Bukair. Ada juga yang mengatakan namanya ialah Junadah. Imam Tirmizi berkata, saya bertanya Muhammad tentangnya, falam ya'rif ismahu. Abil Ja'd ini apa namanya? Imam Bukhari tak tahu nama dia. La yu'rafu illa min hadis Muhammad bin Amr. Tidak diketahui dia ni, dikatakan sahabat ini tidak diketahui dia kecuali melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr daripada Abidah ni, yaitu hadis man tarakal jumu'ah thalathan. Nabi SAW pernah mengutuskan dia membawa satu pasukan tentera dari kalangan kaumnya untuk ghazwah Fath, untuk ghazwah pembukaan Mekah, pernah gitu, dan untuk ghazwah Tabuk. Dia ni jadi ketua perang untuk puak-puak dia. Qala al-Barqi qutila ma'a Aisyah radhiyallahu anha yaumal Jamal. Ini adalah salah seorang sahabat yang terbunuh dalam peperangan Jamal, tetapi dia duduk di sebelah Sayyidatina Aisyah, di pihak Sayyidatina Aisyah. Ini di antara sahabat yang mati dalam perang itu. Dan riwayat dia hanya diketahui hak ni, riwayat dia. Tak ada banyak hadis dia. Jadi wakanat lahu suhbah. Lepas tu ulama-ulama pun tahu dia ni memang sahabat lah. Kalau tidak Nabi nak utus lagu mana? Kalau Nabi utus tu tentulah dia tu sahabat lah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, man taraka thalatha juma'in, sesiapa yang meninggalkan 3 Jumaat, yakni berturut-turut, 3 Jumaat mutawaliyah, berturut-turut, tahamunan biha, kerana bermudah-mudah dengannya, ataupun tak kisah, tak ambil berat tentang Jumaat itu, kerana tu dengan perasaan begitu. Bukan di sini, maksud di sini bukan tahawun, ini bukan maksud istighfaf. Kalau istighfaf maknanya pandang lekeh. Kalau pandang lekeh boleh rosak akidahnya, jadi kafir, wal iyad billah. Tak boleh tinggal malah. Malah lain. Itu tahawun tu masuk malah, tak ambil berat, ataupun bermudah-mudah, nak pergi jalan pun tak fikir mana, tak kisahlah, tapi dia tetap anggap wajib. Bukan istighfaf. Kalau istighfaf tak boleh. Istighfaf ni pandang rengek, pandang rengek ataupun pelekeh, tu lebih tepat lagi. Dia memandang lekeh, itu jadi rosak dia tu. Jadi mukaffirah, menjadikan kafir dia tu. Tak boleh, mana berat. Kalau dia buat lagu tu, taba Allah SWT cop hatinya. Kalau dengan lagu tu Zani ni, Tuhan cop tu maknanya Tuhan tutuplah pintu hati dia. Banyak perkara dia tidak akan nampak, perkara yang molek-molek ni, sebab Tuhan tutup. Tuhan tutup. Itu makna cop. Bukan cop tu maknanya jadi kafir, tidak.
Jadi khatm ni, cop ini boleh jadi setengah-setengah tepat tu dengan makna kafir, jadi kafir. Setengah-setengah tu tidak, tapi maknanya berat lah. Bila Tuhan tutup lah, cop tu maknanya tutup. Tutup pintu hati dia. Mungkin tidak semua pintu hati dia lah, tapi kalau tutup pintu hati ni berat lah. Maknanya Tuhan tidak beri taufik kepada dia untuk mendapat kebajikan dan kebaikan. Dia tak berapa nampak, tak berapa jelira, tak berapa sera nak buat kebajikan. Itu pun satu kerugian yang besar juga. Kemudian dia sebut gini ni, kalau sebut lagu ni walaupun dengan nama cop gitu, tidak jadi kafir. Maknanya meninggalkan sembahyang jemaat dengan sengaja, dengan tidak ada sebab keuzuran, itu adalah dosa besar. Sebab tu dia ada lagu-lagu ni. Kalau kata Tuhan cop, Tuhan gini ni, kalau kerana meninggalkan sesuatu yang sunat, tidak gitu mau. Tidak gitu mau. Tentulah perkara ni termasuk di dalam perkara fardu ataupun wajib. Kalau fardu tu setara mana? Khilaf pula ulama berhubung dengan sembahyang jemaat ini. Boleh dikatakan kebanyakan ulama dalam mazhab 4 ni kata wajib fardu ain. Fardu ain kepada hak mana yang wajib lah. Orang yang wajib tu pula khilaf pula. Hak mana yang mereka kata wajib tu fardu ain ke atasnya. Misalnya kalau hamba, kalau perempuan, hak tu tidak. Hak tu tidak. Ada khilaf lah, hak tu kita akan jumpa akan datang. Tapi setakat ni nak ceritanya ada khilaf tentang fardu ain ke ataupun fardu kifayah. Tetapi ada juga ulama ramai juga yang mengatakan fardu kifayah. Dan hak kata fardu kifayah ini juga ada pendapat Imam Syafi'i, qaul qadim dia. Qaul qadim Syafi'i. Tapi qaul jadid mengatakan fardu ain. Bila fardu ain sembahyang 5 waktu lah, kepada hak mana wajib tu lah. Hak mana wajib tu. Kepada hak tidak wajib tu tidak lagi tu, kepada hak wajib. Kemudian Ibnul Arabi menyebutkan dalam perkara ni, sehubung dengan perkara ni, dia kata meninggalkan ibadat tu ada 3 keadaannya. Sesuatu ibadat yang fardu, yang wajib tu seseorang itu tinggal, mungkin ada 3 keadaannya, tak lari daripada hal ni. Yang pertama, mungkin dia ada keuzuran. Yang kedua, kerana dia ingkar, dia menolak. Yang ketiga, i'rab, kerana dia berpaling, tak kisah, tak ambil berat, ataupun bermudah-mudah. Itu makna i'rab. Ada 3 keadaan. Orang yang meninggalkan sesuatu ibadat yang fardu ke atas dia kerana sesuatu keuzuran, maka dia tetap boleh pahala. Dia tak pergi pun boleh pahala. Mana kalau dalam keadaan biasa, kita kata dalam bab jemaah ni, dia memang nak pergi tapi sakit kepala, katakanlah sakit kepala, itu uzur lah tu. Ataupun apa-apalah, uzur tu dalam bab semaya dia ada bincang pula apa yang dikatakan keuzuran itu. Misalnya sakit, jadi walaupun dia tak pergi, dia boleh pahala tu, pahala pergi semaya jemaah tu boleh. Itu keadaan yang pertama. Yang kedua, iaitu jahat, yang ni dia ingkar, dia tahu dah ni wajib, ni fardu ain, dia ingkar, dia menafikan, maka ini termasuk di dalam mukaffir. Mukaffir ini menjadikan dia tu kafir. Jadi kafir dia tak boleh main-main. Bahkan hak jadi kafir ni tidak nanti menolak ataupun mengingkari sesuatu yang wajib, yang fardu. Hak sunat pun, hak jelas sunat, dia pelekeh hak sunat tu. Dia pelekeh, ataupun dia kata tidak sunat. Semua ulama tak ada khilaf kata sunat. Dia itu pun boleh rosak juga tu. Jadi hak rosak ni tidak nanti menolak hak fardu saja, hak sunat. Misalnya sembahyang rawatib, semua terima, ada sembahyang rawatib ni, sembahyang hak sebelum fardu, selepasnya, ataupun hak mana tak ada tu tak ada lah, gitu. Mana semua terima. Tiba-tiba dia nafikan ataupun dia pelekeh, tak boleh rosak kita. Tidak nanti hak fardu lebih-lebih lagi lah. Yang ketiga, mana bermudah-mudah, tak kisah, tak ambil berat.
Ini termasuk di dalam kabirah, dosa besar. Dosa besar. Jadi hak ni hak kita duduk bincang sekarang ni, hak hadis ni maksud dia dosa besar lah, tahawun, bermudah-mudah. Bukan istighfar. Kalau istighfar pandai lekeh, tidak sekadar cop lagu ni. Jadi kafir, bila jadi kafir kena ngocak. Kena ngocak semula. Ada super kafir, super kafir. Kalau dia tidak bertaubat, tidak Islam lah. Gitu berat. Berat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cop hati dia. Jadi cop tu sil, tutup, kemah-kemih. Jadi tak nampak hak molek tu, tak nampak. Ataupun jadi malah ala ka hak molek ni, ala ka agama ni, ala ka membawa faedah dan munafaat kepada dia di akhirat besok. Hak tu jadi malah, jadi liak orang kata. Macam-macam lah. Ataupun tak nampak, ataupun dia jadi anti orang nak molek. Itu bahaya tu. Itu akibat daripada cop dia tu. Jadi anti. Orang nak buat benda molek tak kena sokong. Tidak kata nak sokong. Tidak kata nak tulu-tulu ke sokongan moral, tak pada. Kita kata dia lawan, anti pula. Itu pun akibat dia tu. Akibat itu besar tu makna dia. Kemudian bab kafarati man tarakaha. Kafarah kepada orang yang meninggalkan jemaah. Jadi bolehkah kita tampung kalau seseorang tu tak pergi sembahyang jemaah? Bolehkah dia tampung kekurangan dia? Itu makna kafarah. Kafarah iaitu sesuatu yang menutup menutup kelemahan ataupun kekurangan dia tu. Kalau dosa, kafarah mana jadi tutuplah, sama ada dengan hapus ataupun jadi tidak dikira tu. Tuhan tak boleh nampak. Kalau pada mahsyar besok setengah-setengah tu memang dia nampak, jadi Tuhan tutup jadi tak nampak. Itu kesan kafarah. Jadi adakah kafarah untuk orang yang tinggalkan sembahyang jemaah? Itu nak cerita di sini. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini daripada Hasan bin Ali. Dia mengambil daripada Yazid bin Harun. Dia ambil daripada Hammam bin Yahya bin Dinar. Dia ambil daripada Qatadah. Dia ambil daripada Qudamah bin Wabarah Al-Ujayfi. Dan dia pula mengambil hadis ini daripada Samurah bin Jundub, daripada Nabi SAW dan seterusnya, seperti kita baca tadilah. Cuma di sini hadis ini dia tak kuat lah. Tak kuat. Sebab itu orang tak buat. Sebab itu orang tak buat. Tapi kalau buat boleh. Buat dah lagu itulah hadis dhaif ni. Nak buat pegangan, mana memang boleh tampung sungguh lah. Supaya kafarah hak lain lah. Kafarah supah ke kafarah batal puasa dengan persetubuhan. Kalau misalnya kita kata hak tu memang jelas, hak tu jelas ada dalam Quran. Hak ni hak berkenaan dengan tinggal sembahyang Jumaat ni ada, kalau ada hadis pun secara ni lah, secara ni. Jadi dari segi hadis itu tidak kuat lah. Sebab apa duduk tidak kuatnya duduk mana? Iaitu saat inilah Qudamah bin Wabarah Al-Ujayfi. Di sini dalam kitab kita ni pun dia sebut. Abu Hatim dia ambil daripada Imam Ahmad, dia kata la yu'raf, tidak dikenali orang ni. Bila kalau ulama hadis tak kenal kah? Kalau kita tak kenal tak apa, dia tak kenal kah? Maknanya tak kemah lah, majhul. Orang panggil majhul. Uthman Ad-Darimi dia ambil daripada Ibnu Ma'in. Dia kata thiqah pula. Dia kenal. Kalau tak kenal, macam mana nak kata dia ni boleh dipercayai ke apa ni? Bukhari berkata, kalau kita terima dia ni ada, dia ni dikenali dan dia ni thiqah sekalipun, tetapi lam yasihha sama'uhu min Samurah, tetapi tidak sahih dia ada dengar sesuatu daripada Samurah. Maknanya itu tidak sahih. Imam Bukhari kata tidak sahih dia ada dengar sesuatu daripada Samurah. Ibnu Khuzaimah dalam sahih dia kata lam aqif ala sama'i Qatadah min Qudamah. Saya tak tahu pula Qatadah ni
ada dengar sesuatu hadis daripada Qudamah. Walastu a'rif, dan aku juga tidak tahu Qudamah bin Wabarah ni sama ada dia ni seorang yang adil ataupun seorang yang majruh. Saya tak pasti, kata dia, saya tak tahu. Mana ada yang tak kenal. Kalau ada kenal pun jajak risau kan. Imam Zahabi kata la yu'raf juga, tidak dikenali juga. Maknanya ramai tak kenal. Kalau ada hak kenal pun dia kata tidak sahih. Dia ada dengar sesuatu hadis daripada Samurah. Samurah tu sahabat Nabi lah. Samurah bin Jundub ni sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tidak sahih. Bila tidak sahih, dan dia kalau nak kira riwayat ni tak apa dari segi kaedah riwayatnya, sebab Qudamah bin Wabarah an, bila dia riwayat secara an, tidak semestinya dia dengar secara langsung daripada Samurah. Kita tak boleh kata dia bohong, dia dengar daripada Samurah, sebab dia riwayat dengan an. Dengan an ni tak apa, tidak secara langsung pun. Cumanya yang jadi masalahnya, dan dia ramai ulama kata ni dia ni tidak dengar apa-apa daripada Samurah. Jadi hak ni dia dengar daripada siapa? Orang tengah. Orang tengah, hak duduk tu. Kalau selagi tak selesai hak tu, tak selesailah hadis. Tak selesailah hadis. Jadi dengan sebab itulah ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Bila hadis dhaif, untuk buat fadail, untuk apa nama ni, untuk targhib dan tarhib, untuk targhib dan tarhib boleh dipakai. Targhib ni makna menggalakkan orang nak buat benda molek. Jadi berdasarkan hadis dhaif boleh lah. Targhib menggalakkan orang, misalnya kalau apa ni hafal Quran, jadi boleh sepakat pada 7 orang anak-anak misalnya. Jadi itu targhib. Kalau dhaif hadis tu pun tak apa, boleh pakai menggalakkan orang untuk ngapa Quran itu. Ngapa Quran itu benda boleh waktu tu. Jadi kalau hadis tu ada tak kuat pun apa yang ulama pakai juga, sebab dia dalam bab tu, bukan bab hukum. Tapi hadis dhaif ni kita nak pegang, nak i'tiqad, nak percaya, yakin lagu tu tak boleh. Tak boleh. Memang kita akan dapat ke mana-mana pun. Tuhan janji dah dengan kita sesoalan, tak boleh kata lagu tu. Itu kedudukan hadis dhaif. Tak boleh. Kalau boleh nasib baik. Kalau tak boleh pun tak boleh kata apalah. Setara tu yang hadis dhaif. Untuk targhib dan tarhib, untuk menakut-nakutkan orang. Jadi supaya orang ni tidak tinggal jemaah, jadi ada lagu ni, kena buat lagu ni. Jadi beratlah, terasa berat. Itu tak apa untuk guna gitu. Dengan tidak dengan tidak ada anggapan bahawa ia memang benar-benar menghapuskan dosa, tinggal sembahyang jemaah tu. Kalau dengan i'tiqad lagu tu tak boleh, tak betul tu. Tak ada siapa ulama kata boleh dengan sebab hadis ni. Samurah bin Jundub daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, jadi kalau hadis dhaif ni, terutama kalau dhaif sangat, dhaif jiddan, kita tak boleh yakin sangat bahawa i'tiqad bahawa Nabi kata, tak boleh. Sungguh sebenarnya Nabi kata, tak boleh. Boleh jadi saja. Dia setara kedudukan. Boleh jadi. Sesiapa yang meninggalkan jemaat tanpa uzur, tanpa uzur, kalau ada keuzuran itu tak kira lah. Keuzuran itu banyak lah yang disebutkan oleh ulama. Akan datang ni kita akan jumpa dia ada bab uzur tu apa dia, antaranya hujan ke apa tu kan. Itu uzur lah, termasuk dalam uzur. Segar pun, tubuh segar tapi tak boleh nak pergi, sebab hujan lebat sangat misalnya kita kata. Itu termasuk dalam uzur juga. Ataupun uzur ni kita maklum ni, kalau kita kata uzur ni kalau bahasa kita maknanya sakit lah. Tapi kalau bahasa Arab tidak semesti gitu. Uzur tu makna sakit tak. Ada sebab lah, ada sebab. Maka hendaklah dia beri sedekah 1 dinar. Beri sedekah 1 dinar. Kalau dia tak ada 1 dinar, setengah dinar. Jadi kalau kita kata 20 riyal, 20 riyal ataupun 10 riyal, kena beri. Kau orang sesak, kau orang miskin, kena beri.
Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh Khalid bin Qais. Lagu ni. Tapi dia tak serupa dengan Hammam dalam isnad dia. Tapi dalam matan dia, dari segi mengemukakan matan, isi itu serupa je dia. Dia aja. Ada orang lain. Ni kan Hammam meriwayatkan daripada Qatadah. Ada lagi orang lain riwayat, iaitu Khalid bin Qais. Dia serupa dari segi isi hadis tu serupa, tapi dari segi sanad dia tu tak serupa. Sanad dia tu tak serupa. Dari segi sanad dia tu tidak serupa. Sebab apa tak serupa tu? Sebab Khalid bin Qais meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah juga. Tapi hak datah pada Qatadah tu bukan Samurah bin Jundub, tetapi Hasan Basri. Hasan Basri ambil daripada Samurah. Bukan itu Qudamah bin Wabarah. Bukan Qudamah bin Wabarah, tetapi Hasan Basri. Lepas pada tu serupa pula, iaitu Samurah bin Jundub. Hak ni kan kita baca saat ni Qudamah bin Wabarah ambil daripada Samurah bin Jundub. Hak Khalid bin Qais tu riwayat dalam sanad dia Qatadah, dia ambil daripada Qatadah juga sebab Hammam ni. Tetapi Hammam tu ambil daripada dia ambil daripada Qatadah tu ambil daripada Hasan Basri, mengikut riwayat Khalid. Mengikut riwayat ni ambil daripada Qudamah bin Wabarah. Lepas pada tu Samurah bin Jundub tu serupa lah. Itu yang dikatakan tak serupa dari segi sanad tu. Dari segi isnadnya tak serupa. Imam Baihaqi juga mengemukakan hadis ini. Faqala kadza, dia kata lagu ni. Qala wala urahu illa wahiman. Saya fikir tak ada lain dah dia ni. Dia waham dalam isnadnya, fi isnadihi liittifaqi ruwati Hammam wa Sa'id bin Bashir wa Ayyub Abil Ala ala khilafihi. Dia kata ni waham ni. Ni waham ni. Sebab apa? Sebab sepakat perawi-perawi daripada Hammam, perawi Hammam, Sa'id bin Bashir, Ayyub Abil Ala tak serupa dengan hak sani, kata dia. Tak serupa dengan hak sani. Tak serupa dengan hak Khalid bin Qais. Jadi serupa dengan Hammam, serupa dengan Hammam. Jadi itu keliru dia, kata dia. Tapi dalam matan Imam Abu Daud kata serupa. Yang riwayat Khalid itu dengan riwayat Hammam, dari segi isi hadis itu serupa. Ini mengikut Imam Abu Daud. Boleh jadi hak dia jumpa, hak dia tahunya begitulah, serupa dari segi matannya. Tetapi kalau kita tengok dalam syarah Badlul Majhud ini, tak serupa matan dia tu pun. Iaitu ni dalam Badlul Majhud, Ibnu Majah telah mengemukakan hadis ini daripada tariq Nuh bin Qais, daripada saudaranya, daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Samurah bin Jundub. Tu riwayat dia. Daripada Samurah bin Jundub, daripada Nabi SAW. Bunyinya lagu mana? Man tarakal jum'ah muta'ammidan falyatasaddaq bidinarin fa illam yajid fa binisfi dinar. Kalau berdasarkan riwayat Ibnu Majah ni, matan pun tak serupa tu riwayat Khalid dengan riwayat Hammam. Tapi Abu Daud kata hak tak serupanya dari segi sanad dia, dari segi matan dia serupa. Kalau berdasarkan hak maksud Imam Abu Daud itu riwayat hak yang tersebut dalam Ibnu Majah ini, maka itu tak serupa juga dari segi matan. Bukan dari segi sanad saja tak serupa, dari segi matan pun tak serupa juga. Pasal apa? Sebab dalam riwayat tadi kan dia kata man tarakal jumu'ah min ghairi udhrin, sesiapa yang meninggalkan Jumaat tanpa sebarang keuzuran. Dalam riwayat Ibnu Majah ni, sesiapa yang meninggalkan Jumaat dengan sengaja, tu kan tak serupa tu isi tu. Walaupun hak ujung selepas pada tu serupa.
Dia kira tak serupa tu, tak serupa di satu tempat tu, tak serupa tu. Imam Abu Dawud kata serupa tu dari segi matan. Boleh jadi di hadapan dia ada hak lain, matan lain. Bukan hak ni, hak Ibnu Majah. Sebab kalau hak Ibnu Majah ni tak serupa. Siyak Ibnu Majah menunjukkan bahawa riwayat Khalid bin Qais tidak serupa dengan riwayat Hammam ini, bukan sahaja dari segi isnadnya, tetapi juga tidak serupa dari segi matannya. Kata qala al-Qari, qala Ibnu Hajar al-Makki berkata. Ibnu Hajar di sini bukan Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi Ibnu Hajar al-Makki, iaitu al-Haythami. Dia kata beri sedekah sini ni 1 dinar kata ni, la yarfa'u ithmat tarki, tidak menghilangkan dosa meninggalkan jemaah tu. Dah, kita bayar kafarah ni jadi hilang dosa tu, tak berdosa. Dah, dia kata tidak. Tidak menghilangkan, kata dia, semua sekali secara mutlak. Tak. Kalau kita kata begitu, dia akan bercanggah pula dengan hadis yang lain. Kalau kita kata bayar kafarah ni jadi gugur dosa, tak apalah, tak pergi jemaah pun jadi dosa dia tu hilang. Dia akan bercanggah dengan riwayat yang lain, iaitu man tarakal jumu'ah min ghairi udhrin lam yakun laha kafaratun duna yaumil qiyamah. Sesiapa yang meninggalkan jemaat tanpa sebarang keuzuran, tidak ada kafarah baginya. Sebelum hari kiamat tak ada, tak boleh nak bayar, tak boleh nak tutup. Tutup. Cumanya kalau nak pakai hadis ni juga, boleh diharapkan dengan beri sedekah tu mudah-mudahan direngankan dosa dia. Tu ringan sikit. Boleh ni. Sekadar tu lah paling tinggi. Lepas tu kalau kita tengok dalam riwayat kemudian ni, 1 dirham pula, setengah dirham pula, 1 gantang gandum ataupun setengah gantang pula. Dalam setengah riwayat yang lain pula, 1 cupak ataupun setengah cupak, 1 cupak ataupun setengah cupak pula. Jadi nampak tidak serupa tu lagu mana? Serupa je lah. Dia hak ni, hak riwayat sani, hak riwayat hak kemudian ni serupa ya, dhaif berlaku. Dhaif berlaku. Kalau kita tidak sebut ni, mana dalam Ibnu Majah ni, kalau tidak sebut tu mana okey lah. Mana sahih lah, ataupun sekurang-kurangnya hasan. Tapi kalau sebut lagu ni lagu tu sebut dhaif. Jadi kalau kita nak pakai juga hadis yang dhaif ni, tidak ada percanggahan. Bahkan kita akan katakan begini, iaitu kalau bui 1 dinar lebih besar lagi. Kalau bui dirham pun boleh juga, cuma hak dinar tu lebih sempurna, hak dirham kurang sikit, kalau hak ni kurang sikit. Boleh belaka nak bui tu. Tapi kita boleh tengoklah dari segi hadis dhaif ni, dia ada percanggahan yang lagu ni lah. Ini orang panggil ittirab fil matn. Mana tidak tetap matan, sekali gini, sekali gini. Adakah ini sebagai pilihan takhyir? Mana kalau tak boleh buat gini, kau lagu mana? Tidak jelas juga di situ. Walaupun ada ulama mengatakan ini takhyir, kalau tak boleh buat lagu ni, buat lagu ni. Kalau tak boleh buat lagu ni, buat lagu ni. Tapi hak buat pilihan tu mana alah kurang. Orang akan ambil hak kurang lah, hak secopok je lah. Apa nak ambil hak segata? Gitu kira-kira. Jadi tidak berapa kemah, tidak tetap. Kalau nak pakai juga lagu tadi lah, atas kemampuan masing-masing. Hak lebih moleknya beri 1 dinar. Beri 1 dinar. Jadi hak ni kita nampak, kalau kita nak ambil kira hak perbezaan dari segi gini-gini, maknanya tak apa berapa-berapa pun asal bagi. Kalau beri kau banyak, kau molek. Gitu. Kalau kita kata 20 riyal, 50 riyal, tak boleh kau. Alah kau banyak tu kau molek. Sebab apa? Sebab manusia ni dengan cara lagu ni, boleh jadi dia hak jenis sayang piti tu lah, hak payah piti tu, dia berasa berat juga untuk meninggalkan sembahyang jemaah. Tapi kalau kita buka luas-luas sangat hak ni, jadi kafarah, hak mana senang tu tak payah dia buat 20 riyal, 50 riyal tu. Jadi sebenarnya tak boleh lah, tak boleh pakai tak boleh pakai lah. Cuma kalau berlaku, kalau nak bui boleh, adalah hadisnya. Walaupun hadis itu dhaif, gitu sekadar tu je lah.
Riwayat yang kedua ni serupa tu juga, daripada Qatadah, Ayyub Abil Ala, ambil daripada Qatadah, daripada Qudamah bin Wabarah tadi juga. Qudamah bin Wabarah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beza je dengan hak tadi. Hak tadi dia ada sebut daripada Samurah bin Jundub, datang pada dia. Hak ni dia tak ada sebut. Terus dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pas tentu sekali dah dia ni tak ada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tak ada, bermaknanya hadis ini hadis mursal. Dan mursal ini dia ni Qudamah bin Wabarah ni bukannya sahabat. Samurah tu pun sahabat kecil. Dia ni bukan sahabat. Bila bukan sahabat, mana mursal itu dia dhaif juga. Sebab apa? Dia tak royak perawi tengah. Kalau kata royak seperti tadi pun, Imam Bukhari kata tidak sahih dia dengar daripada Samurah apa-apa hadis. Apatah lagi tak nak sebut. Jadi ini orang panggil hadis mursal. Bila mursal dhaif pula. Sebab tadi dhaif. Dhaif. Cuma di sini hak bezanya apa dia? Dia kata sesiapa yang tinggal jemaah tanpa sebarang keuzuran, maka hendaklah dia beri sedekah 1 dirham ataupun setengah dirham. Tadi 1 dinar. Setengah dinar. Hak ni orang tulah juga royak. Apa ya dirham jadi dinar? Hak dinar tadi jadi dirham pula. Lepas pada tu ataupun 1 gantang gandum ataupun setengah gantang gandum. Itu apa ya jadi lagu tu? Tadi tak ada sebut. Padahalnya orang tulah yang royak. Adakah dia peringkas? Nak royaknya hak paling molek tadi, iaitu 1 dinar. Lepas tu aku rasa sikit setengah dinar, sekatu. Hak ni dia royak lagi, boleh. Hak lain-lain pun boleh juga. Boleh jadi dengan maksud gitu. Hak dia riwayat kepada Ayyub Abil Ala ni. Jadi hak ni siapa yang ubah ni? Yang pindah ni siapa? Qatadah ke ataupun Qudamah? Kalau Qatadah, dia mudallis. Situ pula masalahnya. Sebab tadi juga Qatadah an Qudamah. Bila mudallis, dia meriwayatkan secara an-anah, dhaif pula situ. Jadi banyak perkara. Siapa dia ya sebenarnya yang ubah ni? Qatadah ke Qudamah ke Samurah? Siapa dia? Itu dia. Siapa dia? Kalau Qatadah tu dia nak ubah sendiri, tak boleh. Kalau Qudamah bin Wabarah dia nak ubah sendiri, dia nak kafarah ni, lagu ni pun boleh, lagu ni pun boleh. Siapa dia tu nak bagi pilihan? Kalau Samurah kata mesti dia dengar daripada Nabi SAW, boleh lah. Sebab dia sahabat. Boleh jadi dia riwayat tadi nak perekah. Jadi dia tak ayat hak lain-lain. Dia tak ayat hak lain-lain. Tapi kalau perekah, orang hak bawah pada dia tak boleh perekah. Hak perekah tu siapa dia? Sebabnya yang mengambil daripada Samurah ni Qudamah bin Wabarah ni. Adakah Samurah rakyat ke dia tu dalam keadaan ringkas supaya tadi ataupun supaya kemudian? Kau Samurah rakyat 2 kali kau ke dia. Sekali tu dia rakyat dinar, sekali pula tu dia rakyat dirham. Kena tentu dulu tu. Ni dari sudut hadis tak boleh pergi. Sebab itulah ulama hadis tak. Sebab tu orang pun tak pakai kan. Sebab tu mana ada orang tak pergi sembahyang jemaah, lepas tu bayar gini. Mana ada? Tak ada. Sebab sanilah banyak masalah. Masalah tu lagu sanilah. Jadi siapa dia? Kalau Samurah kata boleh lah. Tapi Samurah biar tentu. Kalau Samurah tidak perekah wayak ni, tiba-tiba dia perekah, tak boleh lagu tu. Keliru tu. Tak boleh. Dia tak ada hak untuk perekah. Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Bashir pula. Lagu tu juga kata dia. Sa'id bin Bashir juga beriwayatkan daripada Qatadah. Lagu tu juga serupa dengan riwayat Ayyub tadi. Cuma dia kata ni ada cuma-cuma ni ada tak serupa ni pula. Jadi perawi-perawi daripada dia ni lagu ni. Siapa yang kurang ataupun lebih tu siapa? Qatadah ke ataupun Qudamah ke ataupun Samurah? Kalau selagi tak boleh tentu hak ni, sebab kalau kita nak kata Samurah, tak patut dia perekah gitu. Tak patut. Siapa mengelirukan? Illa annahu qala, cuma dia kata ni Sa'id bin Bashir ni dalam riwayat secupak ataupun setengah cupak pula.
Sebab Ayub tadi, Abil Ala tadi ambil daripada Qatadah, dia hanya sebut segantang, gandum ataupun setengah gantang. Tak ada secupuk tu. Tapi hak riwayat Sa'id bin Bashir juga ambil daripada Qatadah tu. Dia kata secupuk ataupun setengah cupuk. Cupuk gapo? Tak royak pula. Secupuk tu secupuk gapo? Tidak serupa rega ni. Itu masalah. Wa qala an Samurah. Tapi Ayub tadi dia kata Qudamah bin Wabarah. Lepas tu terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Tapi dalam riwayat Sa'id bin Bashir, bezanya dia ada sebut lepas pada Qudamah bin Wabarah tu, dia ambil daripada Samurah bin Jundub. Serupa dengan takdi juga, iaitu Hammam. Serupa dengan riwayat mula-mula. Tapi riwayat mula-mula tak ada lagu ni. Jadi ada sudut serupa, ada sudut tak serupa. Ini tak kemah orang panggil. Itu salah satu ciri-ciri hadis dhaif. Dia tak serupa. Kalau hadis sahih dia serupa. Kalau serupa tu kau molek. Lepas tu orang kemah-kemah pula riwayat. Orang kemah-kemah pula riwayat. Jadi kita nak pegang pun, nak pegang kemah pun padahlah. Bukan orang kemah-kemah. Gitu. Jadi dari segi matanya tak serupa riwayat Sa'id ni, dan dari segi sanad pun tidak serupa. Sa'id bin Bashir ni tak serupa dengan riwayat Ayub Abil Ala. Dari segi matan pun tak serupa. Hak matanya Ayub tu dia riwayat secara mursal. Tapi hak ni tidak riwayat secara mursal, muttasil sampai kepada Nabi SAW. Kira-kiranya gitulah secara marfu'. Itu dari segi matan. Dari segi sanad, dari segi matannya ada tambahan pula, secupuk ataupun setengah cupuk. Gitulah. Jadi tujuan Imam Abu Dawud mari itu buat apa? Dia royak gini-gini. Dia nak royak. Lagu itulah bezanya. Ni beza. Perbezaan inilah yang menyebabkan dia jadi tidak kemah. Supaya orang percaya dalam mahkamah lah. Kalau saksi tu ni royak lagu ni tak serupa. Hak ni royak lagu ni sejauh sekian-sekian. Hak ni royak sejauh sekian-sekian, tak serupa. Hak mana sah betul je. Kalau kira sejauh ni tak akan dengar tu. Sejauh tu kalau panggil. Tapi kalau kira sejauh ni boleh dengar. Kira-kira jadi berubah tak serupa tu. Yang menyebabkan jadi tak kemah lah. Jadi hakim pun tak sepakat lah kalau lagu tu. Jadi hakim dalam perkara ni ulama hadis tak sih. Jadi kata dhaif gitu. Baiklah, habis itu. Bab man tajibu alaihi al-jumu'ah. Orang yang wajib jemaah atasnya. Siapakah yang wajib pergi jemaah? Situ pula. Kalau nak kira dari segi tajuk ni, tajuk ini dia mengandungi 3 masalah. Yang pertama, kalau kita tengok kepada isi hadis lah, ada di bawah tajuk ni. Dengan tajuk ni, maka dia mengandungi 3 masalah. Yang pertamanya masalah, adakah sembahyang jemaat ini difardukan ke atas orang-orang kampung hak di luar bandar ataupun tidak? Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, adakah sembahyang jemaat ni wajib ke atas hamba dan perempuan atau tidak? Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, adakah wajib sembahyang jemaat ni kepada orang yang duduk di sekitar bandar? Di sekitar bandar ataupun tidak? Hak ni hak Imam Abu Daud buat tajuk ni sebenarnya dia berkenaan dengan masalah yang ketiga tu. Dia lebih khusus kepada masalah yang ketiga. Sebab hak dua lagi tu dia ada buat bab suku balik belakang. Tetapi cara dia buat tajuk lagu ni dia tidak berapa jelas maksud dia. Sehingga tidak berapa jelas tu boleh masuk ketiga-tiga. Tapi kalau kita nak kira dia buat suku bab untuk hak dua lagi tu, kemudian maka kita boleh katakan tajuk ni sebenarnya dia bermaksud untuk nak menceritakan tentang masalah yang ketiga, iaitu orang yang duduk di pinggir ataupun kawasan sekitar bandar tu, bukan betul-betul dalam bandar. Begitu maksud dia sini. Sebab apa? Sebab dia ada buat bab suku untuk hak dua lagi. Takkan sini buat hak tu bermaksud gitu juga. Mungkin ada bab suku. Nanti misalnya akan datang ni kan dia ada
Itu misalnya kalau kitab ni lah, muka surat 42, babul jum'ah lil mamluk wal mar'ah. Jumaat kepada hamba dan perempuan. Ada suku bab. Adakah wajib? Jadi sini siapakah yang wajib? Jumaat kepadanya itu. Jadi hak ni kalau nak kira ada dah tajuk ni. Kalau hak berkait dengan perempuan dan hamba saat ni. Begitu juga Jum'ah fil qura. Jumaat di kampung. Lepas pada tu dia buat tadi babul jum'ati fil qura. Jumaat di kampung-kampung. Ada juga tu. Mana masalah yang pertama, yang kedua yang kita sebut saat ni, sebenarnya Imam Abu Dawud ada buat bab suku. Jadi hak sah lagi hak tinggal tu sepatutnya. Itu maksud dia di sini. Tetapi tajuk yang dia buat ini agak luas. Agak luas sehingga boleh merangkumi hak dua yang pertama tadi. Dia ada buat bab. Sebab itulah Syekh Zakaria yang buat ta'liq kepada syarah Badlul Majhud di bawah ni. Kalau kita tengok Syekh Zakaria kata wa tabwibut Tirmizi aula min tabwibil musannif. Kalau kita perhati hak bab ni cara buat bab ni, Tirmizi buat lebih molek lagi daripada Abu Daud sini dalam bab ni, dalam perkara ni. Lebih kemah hak Tirmizi lagi, kata dia. Sebab apa? Sebab Tirmizi kata gini, dia buat tajuk gini untuk hadis ni. Untuk hadis yang kita akan baca ni. Babu min kam yu'ta ilal jumu'ah. Daripada jarak sejauh manakah perlu orang pergi jemaah. Dia buat tajuk tu. Daripada jarak jauh, setara mana orang ni kena pergi jemaah. Gitu Imam Tirmizi buat. Tak apalah. Jadi hak ni maksudnya kalau kita tengok kepada hadis dalam bab ni, maka maksudnya iaitu orang yang duduk di sekitar bandar. Di sekitar bandar, bukan dalam bandar betul-betul, tapi di sekitar bandar. Dan masalah Jumaat ini dia panjang pula ceritanya. Pasal mazhab tu tak serupa. Hak ni gini, hak ni gini, hak ni gini. Masing-masing pakai hadis cara dia lah. Jadi kita akan sebut secara ringkas dulu. InsyaAllah lebih panjang akan datang, akan disebutkan. Cuma sini nak royak berkaitan dengan hadis ni saja. Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa beliau berkata, orang ramai yang tabunal jumu'ah min manazilihim wa minal awali. Orang ramai, sahabat-sahabat dululah, pergi jemaah daripada rumah-rumah mereka. Maksud rumah ni duduk dalam bandar Madinah itulah. Wa minal awali, dan daripada kawasan-kawasan sekitar Madinah, pinggir bandar, pinggir Madinah. Awali ni maklum untuk kawasan-kawasan yang dekat dengan Madinah, bukan Madinah betul. Gitu. Ini hadisnya. Hak ni di antara hak paling kemah lah hadisnya. Di antara hak paling kemah. Tetapi saat ni kita sudah terjemah dekat saat ni mengikut selera ataupun pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Ahmad. Tetapi orang-orang Hanafi dia terjemah lagu lain hadis ni. Dia kata gini, Aisyah berkata, orang ramai yang tabunal jumu'ah, bergilir-gilir pergi Jumaat. Gitu. Bukan yang tabun makna pergi, bergilir-gilir pergi Jumaat daripada rumah-rumah mereka. Rumah mereka ni maksud di luar daripada kawasan Madinah dan daripada kawasan awali. Gitu dia tadi. Jadi tak serupa lah tu. Tak serupa. Jadi hasil dia tak serupa. Kalau terjemah lagu ni betul kedua tu, boleh kedua. Boleh kedua. Dia jadi akibatnya tak serupa. Yantabunal jumu'ah. Kalau kita nak tengok di dalam syarah-syarah kita hadis ni, umpamanya dalam syarah Bukhari Qastalani, dia kata yafta'ilun minan naubah. Yantabun itu wazan ifti'al
daripada perkataan naubah asalnya. Dia naubah tu mana? Giliran, bergilir. Ai yahdurunaha nauban, maknanya mereka pergi untuk sembahyang Jumaat nauban, secara bergilir. Gilir ni hak ni pergi minggu ni, hak ni tak pergi minggu depan, hak tak pergi baru ni pergi, hak pergi dah baru ni tak pergi, gitu makna bergilir. Dalam satu riwayat yang lain, yatanawabuna, bukan yang tabun, tapi yatanawabun. Kalau kata yatanawabun, Hafiz Ibn Hajar kata yantabunal jumu'ah yahdurunaha nauban. Ni orang Syafi'i belakang ni, dia pun faham daripada perkataan ini makna pergi secara bergilir. Walintiyab ifti'al minan naubah, kata dia. Dalam satu riwayat yatanawabun wa hakadha qala al-Aini. Tak apalah. Daripada mereka pergi jemaah, pergi, kalau pergi itu mana pergi belakang lah. Itu orang Syafi'i pakai gitulah. Kalau kita kata yang tabun pergi secara bergilir, maknanya dia pergi jaga-jaga lah. Maknanya puak-puak Hanafi ni dia buat kesimpulan lah ke mana? Orang kampung ni tak wajib pergi jemaah. Hak pinggir-pinggir mana ni tak wajib pergi jemaah. Nak pergi boleh, dalam hadis ni sebut dia pergi, tapi dia pergi bergilir-gilir, itu menunjukkan tidak wajib. Kalau wajib kena pergi belakang lah. Bapa bergilir, dia faham gitu. Bapa bergilir. Jadi kalau tidak cukup lah syarat dia di tempat dia saat ni, dia tak perlu pergi ke bandar. Itu mengikut pendapat dia. Sebab apa? Jemaah-jemaah ni wajib di bandar. Bandar tu pula bukan bandar main-main. Dok. Kalau kita ni bandar yang ada segala kemudahan bandar lah. Kalau zaman sekarang ni ada dengan pejabat puh, ada dengan bala polis, ada dengan sekolah, ada dengan pejabat penggawa dan sebagainya. Itu bandar. Kata mengikut mereka lah, mengikut pokok dia. Jadi kalau tidak lagu tu, kalau kampung cukup 40 orang pun tak boleh, dia kata. Cukup 40 orang ahli mukim pun tak boleh, tak wajib lagi. Hak bandar ni maksudnya hak dia pegang lah, iaitu penduduk dia kira-kira 3,000 sekurang-kurang. Tu 3,000 barulah wajib semua. Itu mengikut pokok dia lah, orang Hanafi. Jadi hadis ni, dia kata ni orang kampung ni, duduk di sekitar Madinah ni, dia tak pergi ni. Pergi pun bergilir-gilir sebab dia tahu kelebihan jemaah tu. Semata-mata nak ambil kelebihan, nak dapat fadilah, bukan sebagai wajib. Kalau wajib pergi belakang, kata dia. Itu dia pegang tu. Jadi kadang-kadang hadis itu sahih, cuma hak ni dia nampak cara dia, jadi beza juga. Hadis yang sama tengok tu, tetapi orang ni tengok lagu ni, orang ni tengok lagu ni. Jadi min manazilihim, daripada rumah-rumah mereka ni di Madinah dan yang dekat dengan Madinah. Wa minal awali, aliyah ni iaitu tempat-tempat di sebelah timur, daripada 2 batu hingga kepada 8 batu daripada Madinah. Daripada 2 batu, bermula 2 batu daripada Madinah hingga ke 8 batu, itu kawasan awali dia panggil. Jadi daripada sekitar tu pergi ke Madinah ni, mengikut orang-orang Hanafi tidak pergi seumpama, mengikut orang-orang Syafi'i pergi seumpama. Pergi seumpama. Sebab apa? Sebab mereka pakai yang tabun itu dengan makna pergi, bukan makna pergi bergilir-gilir. Orang Hanafi pakai dengan makna pergi bergilir-gilir. Qalahu al-Aini, istadalla al-musannif ala anna al-jum'ah tajibu ala man kana kharij al-Misr min ahli al-awali wal-qura. Aini ni dia syarah kepada kitab Sahih Bukhari. Mana dia ayatnya mengikut Imam Bukharinya semaya. Imam Bukhari buat mari hadis ni, lepas tu dia royak. Imam Bukhari berdalilkan hadis ini untuk sembahyang jemaat itu wajib kepada orang yang duduk di luar daripada bandar, iaitu penduduk awali dan penduduk hak kampung dekat dengan bandar tu pun wajib juga mengikut Imam Bukhari. Itu ini ni dia orang Hanafi, dia royak Bukhari dulu. Bukhari berpendapat begitu, sebab itu dia amari hadis ni. Fa innahum ya'tuna al-jumu'ah fil Madinah min al-qura.
Sebab apa puak-puak ni hak duduk di kampung ataupun kawasan sekitar Madinah ni, mana daripada 2 batu hingga ke 8 batu daripada pusat bandar Madinah tu mereka pergi Jumaat. Fathabata bihadza, dengan ini terbukti bahawa Jumaat itu wajib kepada mereka. Gitu. Imam Bukhari faham gitulah. Qultu ni siapa kata? Aini itulah kata. Dia orang Hanafi kan? Jadi bila nampak Imam Bukhari tu nampak tak serupa dengan dia, dia kena royak lah hak dia. Hak dia. Jadi dia katakan wala dalila fihi. Sini tak ada dalil ni. Imam Bukhari faham lagu tu. Itu fahaman dia lah. Tak apalah pendapat dia. Tapi kalau nak kira nak buat dalil tak kemah ni sini. Ni orang Hanafi bantah. Sebab apa? Li'annahum kanu yahdurunaha ikhtiyaran minhum. Sebab mereka pergi itu bukan sebagai wajib, suka hati mereka. Lepas tu mereka pergi pula ya'tunaha nauban, secara bergile-gile. Hafiz Ibn Hajar pun mana kata secara bergile-gile pergi. Kalau wajib kepada mereka, la yahdurunaha kulluhum jami'an. Kalau wajib pergi semua sekali lah. Apa makna bergile-gilenya, kata dia. Sebab tu kita kata tak ada dalil situ tu. Dia pokok dia kata. Aini kata lagi, wa qala sahibut tawdih fi hadithil bab raddun liqaulil kufiyyin. Hadis ini menolak pendapat puak-puak kufiyyin. Puak-puak kufiyyin ni puak-puak Imam Abu Hanifah, Sufyan Tsauri dan ramai lagi lah, tokoh-tokoh tu, bahawa Jumaat tidak wajib kepada orang yang di luar daripada bandar. Kerana Aisyah cerita tentang mereka itu, perbuatan mereka selama-lamanya, bahawa mereka tu pergi Jumaat, menunjukkan Jumaat ni wajib juga ke atas mereka. Kata sahibut tawdih, qultu, kata Aini pula, dia jawab pula, hadza naqalahu 'anil Qurtubi wa huwa laysa bi sahih. Ini hak dia ambil, ini ambil daripada Qurtubi, ni tak betul ni, kata dia. Sebab apa? Kalau wajib sungguh kepada ahli al-awali, tentu mereka tidak bergile-gile mari belakalah. Wa qala al-Qastalani ni syarih Bukhari juga, dia kata wastudilla bihi, dengan hadis ini mana ulama buat dalil bahawa Jumaat itu wajib juga kepada orang yang duduk di luar daripada Mesir itu maksudnya bandar lah. Dan hadis ini menolak pendapat puak-puak Kufiyin di mana mereka mengatakan tak wajib. Tak wajib. Wa ujiba, kita jawab bagi pihak kita, kata dia kalau wajib kepada penduduk awali itu, tentu mereka tidak bergila-gila, mari belakalah. Hak tulah ni, hak tulah. Lepas pada tu ni dia kalau di India, di Pakistan, dia ada 2 aliran. Satu aliran Ahlul Hadis, satu aliran Hanafiyah. Ni puak-puak hadis ni. Jadi pengarang kita ni Badrul Majhud ni, dia puak-puak Hanafiyah, ulama hadis juga, tapi dia pegang mazhab Hanafi. Semua kita sini hak ramai pegang mazhab Syafi'i. Tapi puak-puak ahli hadis ni dia tak ikut mazhab mana-mana. Dia kira mana hadis hak terang. Sini cuba kita tengok ni dalam kitab ni, dia sebut wa qad arafta anna munkir at-taqlid awwaluha. Sudah tahu kan, kata dia, di dalam muka surat 27 bawah, puak-puak munkir at-taqlid, puak-puak kata tak boleh taklid satu mazhab ni, ikutlah mana-mana pun asal kuat dalil dia. Ni puak-puak ahli hadis lah. Awwaluha bermakna pe darpe amdan. Ni dalam bahasa Farsi. Dia sebut pe darpe amdan. Itu dalam bahasa Farsi. Wa ajabu bi anna man baqiya min ahli al-awali ba'da huduri ba'dihim ila al-Madinah lam yablughu ila 40 rajulan falam yajib alaihim li ajlihi. Itu dia. Jadi puak-puak ahli hadis kata hak ni dia pakai makna yang tabun ni serupa dengan puak-puak Syafi'i lah. Makna pergi, bukan dengan makna pergi bergila-gila. Pe mana terus menerus pergi, sentiasa pergi. Dan mereka jawab, hak mana tak pergi tu, apa tak pergi tu? Kadang kata kalau hak tak pergi tu, setengah-setengah tu dia bergila. Kawasan tu maknanya bilangan penduduknya tidak sampai 40 orang. Hak tu hak bergila-gila. Dia kata begitu. Dia jawab gitulah. Jadi tidak wajib lah ke atas mereka.
Ini aliran alul hadis pula. Dan bila tidak wajib ke atas mereka, tepat tu sendiri tu tidak cukup 40 orang. Jadi puak-puak ahli hadis ni banyak perkara dia serupa dengan Syafi'i. Dia serupa dengan Syafi'i. Misalnya dalam perkara ni, dan dia tepat dia tu tak cukup 40 orang. Jadi tidak wajiblah dia nak buat tepat dia. Kalau cukup 40 orang buat dah. Dah tak cukup. Jadi hak mana nak sembahyang Jumaat, nak dapat kelebihan Jumaat, dia pergilah Madinah. Ni cerita aja kata dia. Bukan lebih pada 40 orang lepas tu dia gila-gila. Tak. Bukan kerana dia ni duduk di luar daripada Madinah maka dia pokok dia berasa tidak wajib. Hanya satu pilihan lah. Kalau nak pergi boleh juga. Bukanlah kutu kata dia. Hak ni masalah tak cukup 40 orang ni. Ni lah hak pegang pada 40 tu. 40 orang dia pegang. Gitulah. Hafiz Ibn Hajar sendiri dia pun berat juga. Tidaklah kata dia totok sangat ikut orang Syafi'i. Sebab apa dia kata dalam Fathul Bari, dia setelah dia ambil Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi fihi raddun 'ala al-Kufiyyin haitsu lam yujibul Jum'ah 'ala man kana kharij al-Misr kadza qala, kata dia. Ya, hadis ini menolak pendapat puak-puak Kufiyyin di mana puak-puak dia ni tidak mewajibkan jemaah ke atas orang yang duduk di luar daripada kawasan bandar. Begitulah dia kata wa fihi nazar. Hafiz Ibn Hajar kata tapi pendapat dia tu boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan li'annahu law kana wajiban. Sebab apa? Sebab orang boleh kata, Hafiz Ibn Hajar tolong jawab bagi pihak Hanafi. Orang boleh kata kalau wajib kepada penduduk awali, tentu mereka tidak bergila-gila mari, tentu mereka mari semua. Maknanya tidak wajib. Jadi Hafiz Ibn Hajar pun dia faham yang tabun itu maknanya ya'tuna mutanawibin. Ya'tuna mutanawibin ataupun bin naubah, secara bergilir. Pergi ke Madinah ataupun datang ke Madinah tu secara bergilir. Dia faham gitu juga. Gitulah. Lepas pada tu ada juga hak kata jemaat ini wajib kepada orang yang dengar band pula. Jadi macam-macam lah pendapat itu. Pendapat itu macam-macam. Setakat ni hak ada dengan kita ni gitulah dalam hadis yang kedua, iaitu wajib kepada setiap orang yang mendengar azan. Lepas tu kalau tak dengar, adakah tidak wajib? Dia banyaklah masalah di sini. Banyak masalah di sini. Tetapi hadis ini ramailah tak sepakat sebab kata dia hadis ini tidak sahih. Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh sekumpulan ulama, yakni perawi daripada Sufyan secara maksur, yakni secara mauquf berhenti ke Abdullah bin Amr. Tak ada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tapi sini Qabisah meriwayatkan daripada Sufyan sampai ke Nabi. Nabi kata gini, Jumaat tu wajib ke atas setiap orang yang mendengar band ataupun azan. Jadi semua orang lain ni yang meriwayatkan daripada Sufyan selain daripada Qabisah tidak memarfu'kan hadis ini. Yang ni tidak kata ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ni ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kata gitu. Hak sebut dengan sanad secara marfu' sampai ke Nabi ni Qabisah saja. Di kalangan anak murid Sufyan ni Qabisah saja je hak riwayat gitu. Dengan sebab itu mereka tak terima. Tak saya terima hadis ni. Dia kata hadis ni tak kemah ni. Kalau tak dengar tu setara mana? Banyak tu tak kemah tu. Dah kalau suara tu tak dengar lah. Lepas tu kalau dia telinga dia tu berat, masalah juga. Lepas tu hak ni kira bandar kau luar bandar. Kalau di luar bandar tak cukup 40 orang misalnya. Adakah kena juga? Banyak perkara lah, banyak perkara. Hanafi tadi dia kata dah, kalau tidak bandar tak boleh. Jadi kalau bar pun dengar pun dah tidak bandar, tak boleh bagi dia. Dengar benar. Tapi dah tidak bandar tak boleh. Dia tak sepakat hak ni. Orang Syafi'i pun tak sepakat juga hak ni. Jadi masing-masing tak sepakat tu sebab apa? Sebab tidak jelas tu, tidak kemah.
Itu kalau tengok dari segi isi dia. Lepas tu ada hadis lain yang bagi masing-masing itu lebih kuat daripada hak ni. Lepas tu kalau kita tengok dari segi sanad pula tak kemah pula. Tak kemah pula. Hak tak kemahnya mana? Iaitu Sufyan beriwayatkan daripada Muhammad bin Sa'id At-Taifi. Sini dia sebut Muhammad bin Sa'id At-Taifi, Abu Sa'id Al-Mu'adzin Saduq. Qala Ibn Abi Wara dalam kitab Tafarrud selepas daripada hadis lahu, Muhammad bin Sa'id thiqah wathaqahu al-Baihaqi an Abi Salamah bin Nubayh majhul kata. Daripada Abdullah bin Harun, orang panggil juga dia Ibnu Abi Harun Hijazi, majhul pula. Dua orang betul-betul dalam takrib ada sebut gitu. Dalam Mizan dia kata tafarrada anhu Abu Salamah bin Nubayh. Yang meriwayatkan daripada dia ni Abdullah bin Harun ini Abi Salamah bin Nubayh seorang aja. Tafarrud dia, tak kemah. Sebab itu dia tak sahih. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar kata hadis ini dhaif. Tetapi Baihaqi kata ada syahid, kata dia. Syahid molek, kata dia. Dengan sebab itu Imam Bawawi kata hadis ini hasan. Tapi yang iyalah itu pendapat dia lah masing-masing lah. Yang sebetulnya tidak hasan, dhaif. Hak dia kata ada syahid-syahid, molek tak molek, sebenarnya tak molek dah. Hak ni tak kemah. Tahu mana? Tengok sini dalam kitab ni dia ayat belakang. Hak kata syahid tu mana? Berapa lagi hadis ada hak ni? Tak boleh pergi belakang. Semua ada masalah belakang. Ada masalah belakang. Dengan sebab itulah tak ada pakar. Ada juga pakar tu, ada lah, tapi tak kemah lah. Hak besar-besar ni, hak mazhab besar-besar ni tak pakar. Tak pakar. Tapi Baihaqi dia nak ke arah nak pakar lah, kira-kiranya ke arah nak pakar. Sebab itulah dia kata wal mauquf wal marfu' munkar. Qala al-Baihaqi, qala al-Baihaqi selepas daripada dia kemukakan hadis ini dan kata-kata Abu Daud, dia kata Qabisah bin Uqbah min al-thiqah, orang molek ni. Muhammad bin Sa'id At-Taifi thiqah. Lepas tu ada syahid pula hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala akhbarana Abu Bakr bin Al-Harith Al-Faqih qala akhbarana Ali bin Umar, dan seterusnya. Ya marilah. Innamal jumu'ah ala man sami'a an-nida'. Jemaat itu hanya wajib ke atas orang yang dengar ba. Daraqutni juga sebut lagu ni juga. Sanad ni lah. Secara marfu' kata dia ni. Dan ada lagi riwayat daripada Hajjaj bin Artad daripada Amr tadi. Lagu tu juga secara marfu'. Kata Syekh Khalil Ahmad muka surat 31, qultu wa hadis Hajjaj bin Artad Imam di Daraqutni kemukakannya melalui tarik Muhammad bin Fadl bin Atiyah daripada Hajjaj daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih marfu'an. Dalam sanad dia tu ada Muhammad bin Fadl. Orang tak pakar ni. Ada yang mengatakan dia pendusta. Kalau pendusta bukan setakat dhaif saja, dah maudhu' jadi. Hak itulah adanya. Hak itulah kata syahid tadi. Begitu juga hadis Walid bin Muslim daripada Zuhair bin Muhammad. Daraqutni juga kemukakannya. Dalam sanad dia ada Zuhair bin Muhammad. Dia meriwayatkan daripada ahli Syam manakir. Walid tu pula mudallis, tak boleh pakai. Dia meriwayatkan secara an-anah. Jadi kata dia fa'ala hadha jami' turuqil hadis mutakallam fih. Semua jalan riwayat ni dipertikaikan oleh ulama. Tak ada bersih. Sebab itu Syaukani juga dia ni ahli hadis lah. Syaukani ni ahli hadis. Dia ni tak pakai mazhab mana-mana ni. Syaukani selepas dia kemukakan hadis ini, dia kata dalam isnadnya ada Muhammad bin Sa'id At-Taifi. Kalau kita baca tadi tak ada komen lagi. Ada komen di sini. Munziri berkata wa fihi maqam. Ulama pertikaikan dia. Ulama rijal pertikaikan dia. Lepas tu ada sebut hadis Abdullah bin Amr melalui tarik yang lain, sanad yang lain. Daraqutni kemukakan daripada riwayat Walid daripada Zuhair bin Muhammad. Iraqi kata, tapi Zuhair ini meriwayatkan daripada ahli Syam banyak perkara mungkar. Dan Walid itu pula mudallis. Dan dia meriwayatkan secara an-anah. Jadi tidak sahih. Daraqutni meriwayatkan daripada Muhammad bin Fadl daripada Hajjaj bin Artad. Muhammad bin Fadl ini dhaif jiddan. Bahkan ada yang mengatakan dia ni pendusta.
Hajjaj bin Artad mudallis. Lepas tu khilaf pula ulama, ada yang nak terima, kalau terima pun tak kemah mana, ada hak tak terima, dia tidak jadi hujah. Jadi hak tu ada berkenaan dengan semaya jemaah dia wajib ke atas orang yang dengar ban ni, hadis dia tu tidak kemah mana. Baiklah, kalau dia tidak dengar ban, dia duduk di padang, kalau mazhab Hanafi tak dengar ban, wajib betul lah. Kalau mazhab Syafi'i dalam mukim tu dia duduk situ, dia tu salah seorang daripada 40 orang, lebih pada 40 orang, beratus orang kita kata, tak dengar, wajib juga. Jadi apakah maknanya wajib begitu, bergantung kepada dengar atau tidak dengar? Pas dengar tu dengar lagu mana? Dengar dengan suara biasa dia, kalau pakai speaker pula. Kalau speaker jauh lagi. Jadi tidak boleh menjadi dhabit, menjadi kaedah yang jelas. Itu sebabnya ulama-ulama tak saya pakai. Lepas pada tu Imam Abu Daud sendiri mengisyaratkan bahawa hak ramanya meriwayatkan hak ni secara mauquf, berhenti sekat Abdullah bin Amr bin Al-As. Hak lain-lain lagu tu qabisah seorang aja hak marfu. Jadi bermakna hak ni ada kemungkinan Abdullah bin Amr bin Al-As ni dia ijtihad. Ini ijtihad dia. Hak dia faham daripada dia dengar Nabi kata, dia buat kesimpulan Jumaat tu kena kepada orang yang dengar ban. Itu ijtihad. Kalau berhenti sekat dia ada mauquf. Jadi gitu, bila ijtihad tak perlu kita kemah sangatlah, terikat sangat nak ikut tu. Orang lain ijtihad lagu lain pula, apa lebih ijtihad dia je. Dia seorang sahabat, kalau nak ikut pun boleh, tapi orang lain ramai lagi. Mana dia tidak jadi hujah yang kemah lah. Kalau kita kata hadis ni mauquf, kalau kita kata hadis ni marfu, dia masalah lah. Sebab seorang je kata marfu, tak kemah lah. Lepas tu kalau tengok kepada sanad dia tu, tak boleh pergi seperti tadi. Lepas tu babul Jumu'ah fil yaumil matir, Jumaat pada hari hujan. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam.